untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi yang diraih Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan isteri serta anak-anak, Barisan Jawatankuasa Penyeras Program, Barisan Pimpinan Esko Kampung Utara Melbourne, wakil dari masyarakat Islam Melayu di seluruh Melbourne. Seterusnya hadirin dan hadirat warga hukum yang dimuliakan pada majlis ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk membawa bersama lagi dalam program pada kali ini. Kita berbesar hati kerana Datuk Dr. Mazhar dan keluarga sudi meluangkan masa beliau yang sangat sibuk di Malaysia untuk bersama-sama dengan kita di sini untuk berkongsi ilmu dan insya-Allah menjadi panduan kepada kita untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, terima kasih saya ingin ucapkan kepada semua yang dapat meluangkan masa untuk hadir pada malam ini. Majlis ini tidak dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada Barisan Jawatankuasa yang bertukus lumus untuk menjayakan program dan sokongan daripada anda yang turut hadir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh warga KUM dan para hadirin sekalian. Akhir sekali, segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan dari diri kami sendiri. Hakikatnya kedua-duanya adalah daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Jafni atas ucapan tadi. Semoga komuniti KUM akan terus maju jaya sebagai sebuah komuniti yang hebat, setanding dengan komuniti lain yang wujud di Australia ini, insya-Allah. Hari pertama Datuk datang ke sini, saya cuba dapatkan Datuk untuk memperkenalkan beliau, tetapi mengikut katanya tak perlu diperkenalkan lagi kerana Datuk adalah seorang cukup diperkenalkan sebagai seorang mufti. Tapi dengan izin saya ingin memperkenalkan jugalah sikit tentang Datuk, insya-Allah. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum menjemput Datuk Dr. Mazhar untuk menyampaikan tazkirah, eloklah kita berkenalan dahulu dengan beliau. Sahibus Samahah yang berbahagia Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau juga dikenali dengan panggilan Datuk Dr. Mazhar, dilahirkan pada 1 Januari 1971 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sama tempat lahir. Alhamdulillah, saya pun lahir di situ juga. Beliau sudah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Saya pun 5 juga, Doktor. Beliau memulakan pendidikan di peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irsyad, Pulau Pinang. Saya pun di situ juga, Datuk. Dan seterusnya di Koalisi Islam Sultan Lahmah Shah. Datuk keluar 8 tahun, saya masuk 8 tahun. Di Kisas. Alhamdulillah. Seterusnya Datuk melanjutkan pelajaran tinggi bermula dengan ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam jurusan Bahasa Arab dan Syariah di Universiti Jordan. Seterusnya ke peringkat Sarjana Pengajian Islam di Universiti Malaya. Dan kemudian beliau menyambung pengajian dalam bidang Doktor Falsafah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang Islamic Revealed Knowledge dan Heritage Al-Quran dan Sunnah Studies. Datuk Dr. Mazhar kini memegang tanggungjawab sebagai Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Selain itu, beliau juga bertugas sebagai pensyarah di bahagian pengajian Islam di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Tanpa melengahkan masa lagi, bagi meneruskan agenda pada malam ini, saya ingin menjemput Datuk Dr. Mazhar untuk memberikan tazkirah dan dengan segala hormatnya saya persilakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pengerusi, saya tak ingat nama pengerusi. Nasir, betul-betul Nasir semalam. Ada dua, Dr. Nasir dan Nasir. Dia perkenal diri dia. Campur diri saya. Dalam semua session ceramah ni, masa yang paling berat ialah apabila orang memperkenalkan kita. Sebab kita rasa macam susah hati. Donald Trump pun susah hati. Sebab kadang-kadang orang itu dia puji kita, sedangkan kita tahu bahawasanya kita tak layak untuk pujian itu. Kerana kadang-kadang of course lah bila dia nak memperkenalkan kita, dia puji kita sikit. Dan sebab tu saya kata kat dia, tak payahlah sebut nama dia, orang dah jemput saya, dia kenal kot. Kepada Tok Pengulu, bagi Tok Pengulu kan? Presiden Saudara Jafni. Saya sebelum ni dia berhubung dengan saya dan melalui WhatsApp dan kemudian ada juga bercakap dalam telefon. Saya ingat orang dia besar. Itu sebenarnya suara tak mewakili. Biasanya orang suara kecil badan besar. Dia orang suara kecil. Dan dia bagi tahu malam ni, dia kata nak kena ada restoran seperti ni. Kalau tidak ketar, saya ingat pasal apa? Saya ingat berdiri ni ketar sejuk. Ada jawatan kuasa, semua penduduk kampung utara Melbourne, daripada sahabat-sahabat daripada Singapura. Saya dengan Singapura ni tak jauh. Saya rasa hati saya dekat kerana pada awal saya mula aktif dalam dakwah juga, saya sering juga ke Singapura. Saya kenal sebahagian Rosman, Bukhari, sana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama saya nak ucapkan terima kasih lah, terutama kepada kaum ibu. Saya rasa macam syurga dunia pula. Buka pintu ada makanan. Tadi saya tak tahu siapa hantar. Pagi-pagi ada makan. So mungkin dia tekan loceng, saya tak dengar. Jadi ada makan dan tempat tinggal disediakan. Dan kami duduk lama juga ni, walaupun saya terpaksa balik sekejap kerana terlibat dengan program TV live Astro tu. Jadi cuba nak mengelak malam tadi, saya cuba elak. Memang tak ada. Pagi tadi macam-macam dia orang hantar pasal yalah, orang macam-macam kan. Ada orang mungkin yang suka kita, dia minta kita kekal sebagai juri tu. So macam-macam minta supaya kena ada untuk yang final. Jadi saya balik sekejap, insya-Allah patah balik. Saya pergi ke banyak negara dan berjumpa dengan ramai komuniti Melayu dan bercakap dengan mereka. Seringkali saya selalu bila berjalan, banyak perkara yang memberikan semangat, motivate kita untuk kita berjalan. Salah satunya ialah puisi Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang selalu yang disebut dalam diwan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia disandarkan kepadanya puisi. Kata Imam Syafi'i, "Ma fil muqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fad'il awtan waghtaribi. Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu. Fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. In saha taba wa in lam yajri lam yatibi." Kata Imam Syafi'i, ada sambung lagi nanti. Kata Imam Syafi'i, "Ma fil muqami lidhi aqlin wa dhi adabin min raha." Tidaklah orang akan duduk pada satu tempat, orang yang mempunyai akal dan mempunyai peradaban, duduk rehat di satu tempat.
Fada'il awtan waghtarib, tinggalkan negeri kamu dan bermusafirlah. Yakni waghtarib ni duduklah di negeri asing. Safir tajid iwadan amman tufariquhu, kata Imam Syafi'i. Bermusafirlah, nescaya kamu akan mendapat ganti sesiapa yang telah kamu tinggalkan. Fa inna ladhidzal 'aishi fin nasabi, kerana kelazatan hidup itu di dalam bersusah payah, berpenat lelah. Jadi kata Imam Syafi'i, nak lazat hidup ni kena payah. Fa inni ra'aitu uqufal ma'i yufsiduhu, kerana aku ni tengok air bila dia duduk setempat rosak air tu. Air yang bertakung tu rosak, kata Imam Syafi'i. In saha taba wa illam yajri lam yatibi. Sekiranya air itu berjalan, maka bagus dia. Kalau dia tak berjalan, tak bagus dia. Kata Imam Syafi'i, wal usdu laula firaqal ardi maftarasat. Singa kalau tak tinggalkan tempat dia, dia tak garang. Wal sahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Dan anak panah tu jika dia tak meninggalkan busarnya, tidak akan mengenai sasarannya. Maka dengan itu orang dahulu, Imam Syafi'i suruh bermusafir. Dan orang yang bermusafir, dia akan mendapat pengalaman yang baru dan kehidupan yang baru. Dan tuan-tuan telah melakukan hal ini. Walaupun sebab tu kita kan suka sembang dengan orang yang banyak berjalan. Tetapi Al-Quran, dia bukan saja suruh orang berjalan, tapi dia suruh orang memerhatikan apa yang dia lihat di tempat yang baru. Tapi tentulah sebahagian tuan-tuan dah settle down di sini. Tapi ini adalah perkara yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebab Al-Quran kata, fasiru fil ard fanzuru, berjalanlah kamu di muka bumi dan lihat. Kerana ramai orang berjalan, dia tidak melihat. Bukan dia tak lihat, dia lihat. Tapi dia tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dilihat. Maka apabila manusia berjalan, dia lihat, dia dapat kesimpulan baru. Dia dapat melakukan perbandingan antara satu dengan yang lain. Sebab itu antara keistimewaan ahli-ahli ilmu, apabila mereka, ya ke? Tak apa. Dia kata saya sejuk. Terima kasih. Di antara keistimewaan ahli-ahli ilmu, dia ada di dalam biodata mereka itu, dia panggil ar-rihlah fi talabil ilm, kembara di dalam menuntut ilmu. Karena manusia apabila mengembara, dia akan melihat pengalaman yang baru dan dia akan mendapat maklumat yang baru dalam hidup dia. Satu orang kalau dia dengar ceramah di tempat dia saja, kampung dia, dia tak keluarlah daripada mazhab dia tu. Tapi apabila dia pergi tempat lain, dia dengar juga daripada pandangan-pandangan yang berbeza, maka dia akan memperolehi keluasan di dalam minda dan fikiran dia. Orang dan kemudian manusia ini mempunyai adab, kesantunan hasil daripada pengembaraan dia. Antara sarjana besar di dalam Islam ialah Ibn Hazm al-Andalusi. Muhammad Ibn Hazm. Dia terkenal kerana dia orang Andalus. Dia menulis karya yang besar, iaitu Al-Muhalla. Al-Muhalla terkenal sebagai satu kitab di dalam aliran zahiri, literal. Golongan literal yang dia fikir nas tanpa di zahir nas. Dia tak mau fikir di sebalik, di belakang nas. Tapi kebijaksanaan Ibn Hazm al-Andalusi tidak dapat dinafikan, walaupun dia menangisi pada tulisannya kerana dia ditindas oleh mazhab lain. Kebijaksanaan dia tidak dihargai pada zaman dia, tapi dia adalah seorang yang bijak. Namun Ibn Hazm al-Andalusi dikatakan ada satu masalah pada dia. Dia punya bahasa bila rot orang, punyalah kasar. Perkataannya itu keras apabila menjawab orang-orang yang dia berbeza dengannya. Sehingga orang kata,
takutilah pedang Hajjaj dan lisan Ibn Hazmin. Di samping kebijaksanaan dia, tetapi tajam sangat dia punya lidah dia. Walaupun dia menghormati Abu Hanifah, kadang-kadang dia tahu qaul itu qaul Abu Hanifah, patutnya dia kata salah, tetapi dia tabban li hadza qaul wa li qailihi. Celakalah pada pendapat ini dan tuan-tuan dia sekali. Padahal dia boleh memilih perkataan yang lain, tapi tidak ada siapa boleh menafikan kebijaksanaan Ibn Hazmin Al-Andalusi. Walaupun kadang-kadang ayatnya itu seperti dipertikaikan Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lah imam besar dalam hadis. Orang semua kenal nama Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi. Dia kata, "Mani Tirmizi majhul." Siapa Tirmizi? Tidak dikenali, dia kata. Oh, orang marah dia. Tapi karya dia, tapi orang kata salah satu sebab Ibn Hazmin itu keras kerana dia kurang mengembara. Dia banyak duduk setempat. Jadi tuan-tuan yang banyak mengembara, orang Singapura, kemudian jadi orang Australia, pernah jadi 2 negara, pergi ke negara lain, tentulah ufuk pemikiran itu akan lebih luas daripada kebiasaan. Dan ilmu membawa manusia ke hadapan, dan yang membawa tuan-tuan ke sini ialah ilmu pengetahuan. Dalam bidang apapun, maksud ilmu pengetahuan. Tadi saya ingat saya terlewat datang sini. Saya tunjuk salah seorang anak saya belajar bahasa Arab. Jadi saya tunjuk kepada dia tentang Al-Asma'i. Al-Asma'i adalah Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Beliau merupakan seorang sarjana bahasa yang sangat hebat. Dikenali tentang bila orang belajar bahasa Arab je akan dengar nama Al-Asma'i. Macam orang belajar hadis lah, dia kena dengar nama Bukhari lah. Kan? Kerana hebatnya Al-Asma'i. Asma'i ni terkenal, tapi saya nak cerita lain. Tadi saya tunjuk dia satu cerita. Pada zaman Al-Asma'i, Abu Ja'far Al-Mansur, dia ni adalah satu orang khalifah yang suka kepada syair. Kita tahu Abu Ja'far Al-Mansur juga pada zaman Imam Malik. Ini Khalifah Abbasi. Cuma kelebihan Abu Ja'far Al-Mansur ni, dia sekali dengar orang baca syairnya, terus boleh hafal. Dengarnya terus boleh hafal. Dan Arab dia ada kelebihan tu ramai di kalangan mereka. Macam Bukhari juga, dia bukan Arab, tapi dia hebat. Sebab itu terkenal, saya pernah sebut tentang imam-imam yang hebat. Seperti Ad-Darqutni. Darqutni dia sambil guru dia mengajar, dia tulis benda lain. Anak murid dia yang lain, kawan-kawan dia komplain. Dia kata, kau nak belajar, kau ambil yang syekh cakap, kau tulis. Yang kau tulis yang lain, kau tak dengar syekh cakap. Lebih baik kau keluar daripada kelas. Jadi dia kata, habis kelas, dia tanya, tadi syekh baca berapa hadis? 18 hadis. Pasal dia bila syekh cakap, dia tulis, dia bukan tulis yang syekh tu, dia tulis benda lain. Macam sebahagian kita pergi kuliah, orang kuliah dia main handphone, itulah. Tapi ada orang yang dia main pun dia boleh tangkap. Darqutni saya kata macam tu lah, punya hebatnya Darqutni ni. Dia panggil Hafizud Dunya, Hafiz Dunya. Kata Al-Imam Az-Zahabi, ada Hafizud Dunya, Hafiz Dunya, dunia dia tak orang boleh hafal. Dia tulis kitab Al-Ilal, punya hebat kita. Jadi dia kata 18, dia boleh baca balik 18 tu dengan sanadnya. Ada kekuatan ingatan. Setengah orang memang hebat. Dia lalu kadang-kadang bukan soal kerana dia orang agama tak orang agama, memang ada. Orang-orang di Mauritania, mereka kuat ingatan mereka. Dan tengok orang Somalia dan seumpamanya, mereka kuat. Mauritania khususnya, negeri yang terkenal dengan kuatnya ingatan. Sufyan Ats-Tsauri, dia katakan, kalau dia lalu kat pasar, dia kena tutup telinga dia. Kalau tidak, dia rekod habis apa yang orang cakap kat pasar. Kerana kuatnya dia punya ingatan. So, dia kata Abu Ja'far, saya bukan nak cerita ini, tapi nak cerita lain, tapi dah cerita dah sikit, terceritalah. Jadi Abu Ja'far, dia suka syair. Setiap kali para penyair, tentu mungkin siapa yang belajar bahasa Arab kan tahu hebatnya syair Arab ni bukan macam pantun Melayu, dia pantun 2 kerat dia. Kan? Pulau Pandan jauh ke tengah, boleh naik cabang 3, kan? Hancur badan di kandung tanah, boleh baik kena habis je. Dia puisi Arab ni panjang.
Syair Arab ni kadang-kadang sampai berpuluh-puluh bait, kadang-kadang hampir ratus bait Arab. Jadi khalifah punya kelebihan, apabila dia dengar saja orang baca, dia tangkap. Dia boleh ingat. Dia boleh ingat dia punya syair. Dia ada dua orang khadam. Satu khadam perempuan, satu khadam lelaki, dan satu lagi khadam perempuan. Yang lelaki ni kalau dengar 2 kali, dia boleh hafal. Yang perempuan ni kena dengar 3 kali, dia boleh hafal. Jadi bila para penyair datang, khalifah suruh baca, dia bacalah syair. Penyair pun baca. Khalifah kata, kau jangan baca syair yang kau tiru. Kalau kau baca syair yang kau tiru, aku takkan bagi apa ke dia. Dia khalifah. Orang takut bang khalifah. Dia pun datang, penyair pun baca puisi. Baca syair. Baca. Khalifah kata, aku dah tahu syair ni. Bukan dia tahu kerana dia hafal cepat. Jadi dia baca. Bila dia baca, terkejut. Dia kata, bukan saja aku tahu, khadam lelaki aku pun tahu. Panggil dia. Maksud dia kena dengar 2 kali. So dia dengar penyair baca, dia dengar khalifah baca, dia boleh hafal lah. Bukan khadam lelaki, khadam perempuan pun tahu. Panggil. Penyair jadi gila. Penyair kata, macam mana Amirul Mukminin? Dia kata, saya baru je buat syair ni. Macam mana ada orang lain boleh baca syair ni? Datang penyair lain, baca pun jadi sama juga. Diorang balik. Heran, semua syair kita dah orang baca. Khalifah tahu. Bukan khalifah dia tahu, khadam lelaki dia pun tahu, khadam perempuan dia pun tahu. Mereka cakap benda ni kepada Al-Asma'i. Dia merupakan syekh di dalam, imam di dalam bahasa, syekh dalam syair. Jadi saya nak ringkas ceritanya. Al-Asma'i pergi baca, masuk kat khalifah dan dia baca syair. Sautu Safiril Bulbul. Dia punya syair. Saya baca pun mungkin tuan-tuan pun tak faham. Saya nak faham pun kena cari syarah dia. Tapi bila dia baca, khalifah tak boleh nak ikut. Tak boleh baca balik. Punya susahnya bahasa yang dia buat. Indah dan susah. Cantik dan susah. Sehingga syair itu terkenal, diwarisi sehingga zaman ni. Khalifah janji, dia kata, siapa yang baca syair yang dia tak pernah tengok, dia akan ambil kertas-kertas syair yang kontu tulis tu. Orang dulu dia tak baca, dia ingat, dia tulis, tapi dia ingat. Dia depan khalifah, dia baca ya. Dia baca terus daripada ingatan dia. Dia orang memarize semua syair macam Al-Quran dia memarize. Dia akan timbang buku tu dengan emas. Asma'i kata, minta maaf, aku ni tak pernah duk tulis di atas kertas syair ni. Aku warisi daripada bapa aku tulis di tiang. Tiang ada kat luar. Kalau kau nak angkat, 4 orang boleh angkat. Penasihat khalifah kata, wahai Asma'i, tegamukkah engkau nak timbang tiang tu dengan harta khalifah yang membabitkan harta kaum muslimin akhirnya. Nak timbang tiang dia tu dengan emas. Jadi Asma'i kata, tak apa, aku tarik balik dengan syarat aku minta khalifah janganlah penanyakan para penyair lagi. Ya. Tapi saya nak cerita, bukan saya nak cerita itu. Saya nak ceritanya Al-Asma'i ini, saya nak cerita pasal pengembara ni. Al-Asma'i ini, dia masa kecil-kecil dia miskin. Dia miskin. Dia ni bukan bidang agama sebenarnya. Dia macam tuan-tuan, dia profesional, bidang bahasa lah dia. Dia bahasa. Dia pergi. Siang dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar sejarah, dia belajar bahasa Arab, belajar syair. Zaman tu dia muda kecil, dia muda lagi. Dia pergi balik dalam keadaan dia yang miskin, baju dia yang buruk. Satu orang toki kedai tanya, ya gulam, budak macam ni. Kau ni aku tengok pagi keluar tengah hari pergi balik, kau pergi mana? Dia kata, pagi aku pergi mengaji Quran, lepas tu mengaji hadis. Lepas tu aku pergi mengaji sejarah, aku mengaji bahasa. Kau buat apa kau nak belajar banyak-banyak ni? Kau boleh buat duit ke? Mari kau kerja macam aku ni. Sekurang-kurangnya aku dapat duit. Kau pergi belajar kemahiran, kau buat benda-benda lain yang boleh mendapatkan duit. Asma'i kata, aku pun tak tahu nak jawab kat pakcik tu. Lepas tu, dia tengok. Keluar, Asma'i ni bawa kilik buku, kitab. Dia kata, banyak buku kau tu. Dia kata,
Mau tak kau bagi buku-buku kau tu semua kat aku? Aku ada bekas besar ni. Aku nak tuang air atas buku tu. Aku nak tengok, buat keluar apa buku tu. Kalau tak keluar apa, kau berhentilah belajar. Asma'i kata, aku rasa terhina dengan pakcik tu. Maka setiap hari aku akan keluar pagi-pagi sebelum dia bangkit, pakcik tu. Dan aku akan balik daripada mengaji, aku pastikan kedai dia tutup dah. Pasal malu aku. Pakcik tu asyik kutuk aku je. Jumpa aku dia kutuk, jumpa aku dia kutuk. Sehingga Asma'i dia belajar-belajar, dia mendapat pandai, dia ada kelebihan Asma'i ni. Bila dia ada kelebihan, dia cerita Asma'i pula. Cerita bila? Bila dia ada kelebihan, satu hari orang mari cari Asma'i. Aina Asma'i? Yang mari cari ni gubernur. Gubernur di Basrah ketika itu cari dia, mana Asma'i? Aina Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i? Dia kata gubernur nak jumpa. Gubernur ketika itu nama dia Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi. Jadi dia jumpa, dia kata cari aku ke? Orang tunjuk ni Asma'i. Dia kata ni gubernur nak jumpa kau. Gubernur ni dia pegang wilayah kecil lah, khalifah wilayah besar. Dia kata, teruk kau ni, kata. Dengan serabut ni, kata. Macam ni, kau pergi ni, dengan rambut panjang, baju kusut masai, dia bagi persiapan semua, kau bagi potong rambut kau elokkan baju kau pergi jumpa gubernur. Dia pergi jumpa gubernur. Gubernur tanya, kau Asma'i? Dia tahu orang cakap kau pandai semua. Khalifah sedang cari guru untuk anak-anak dia. Kau mau jadi guru anak khalifah? Dia kata boleh ya. Kau pergi ke Baghdad. Dia suruh aku cari. Dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad, Asma'i terkenal lah. Orang dekat dengan khalifah. Disambut oleh khalifah. Orang yang jumpa pun bagi duit kat dia. Bagi macam-macam. Kaya Asma'i. Setiap kali dia dapat duit, dia hantar balik ke kampung dia. Supaya di kampung dia, dia buat dengan istana, dia beli tanah, beli kebun. Jadi dia kaya lah, tapi dia tak balik lah. Mungkin tuan-tuan pun sebahagian buat macam tu juga kan. Dia kaya lah. Jadi 10 tahun anak-anak khalifah pun besar. Khalifah kata, anak-anak pun dah besar, jadi aku pun tak perlu dah guru. Tapi aku mencadangkan kau jadi temani aku. Jadi guru aku lah, sama dengan kau. Kau ahli bahasa semua. Ataupun kalau kau nak balik, kau boleh balik ke negeri kau. Asma'i kata, aku balik lah. Khalifah kata, minta apa yang kau mau. Aku nak penuhi. Dia tak ada apa lah. Aku dah dapat semua. Tak apa, minta lah. Sekurang-kurangnya last punya permintaan, aku bagi kau apa-apa. Dia kata, aku punya permintaan lah. Ini pun tabiat juga Asma'i, ini pun bukan ulama agama kan. Aku minta kau hantar surat kat gubernur. Masa aku dekat nak sampai nanti, gubernur dengan semua menteri-menteri dia, exco dia keluar sambut aku. Dia ada angin sikit manusia ni, kadang-kadang dia ada harta, dia nak ada kedudukan. Dia ada kedudukan, tak ada harta tak cukup, nak kena macam tu lah. Dia nak balance dengan manusia kan. Jadi dia kata, khalifah tu tak ada masalah lah, dia boleh arah dah, sambut. Dan kemudian satu lagi, orang-orang di negeri aku pun kau suruh arah dan kau sambut aku juga. Jumpa aku dalam masa 3 hari. 3 hari mai jumpa aku di istana aku. Dia ada istana lah, dia macam Donald Trump lah, dia kaya kan pasal dia. So dia datang jumpa aku. Dipendekkan ceritanya, dia balik, orang sambut lah. Jangan orang jumpa, para peniaga jumpa ni. Antara last orang jumpa lah satu orang. Datang tua jumpa dia, orang lain semua panggil, ya sahib al-khalifah, wahai kawan khalifah, wahai panggil jawatan dia lah kan. Seorang mari, pakcik tu kata, ya Abdul Malik, wahai Abdul Malik. Aku ingat kau ni, kau bukan tukir kedai. Dia kata, aku sekarang susah. Dia kata, aku sekarang kau tengok. Aku dah buat dah yang kau katakan.
Aku dah ambil kitab-kitab aku, tapi aku tak bubuh dalam bekas. Aku bubuh dalam dada aku. Kemudian bila aku bubuh dalam dada aku, kau tengok sekarang keluar apa? Aku dah kaya. Tapi dia kata, boleh tak kau bagi kerja kat aku? Jadi Asma'i bagi dia jadi tukang kebun Asma'i, pasal dia tu pun tak ada kerja. Tapi saya nak ceritanya ialah bagaimana ilmu telah mengkayakan Asma'i. Dan disebut di dalam sejarah bagaimana orang ni yang dulu kata, apa kau boleh buat dengan ilmu ni? Akhirnya ilmu juga yang mengkayakan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan manusia, kita ada bab dalam agama, antara bab yang penting ialah bab hijrah. Sebab tu orang jadi imam, salah satu orang jadi imam, kalau dia dah sama baca Quran, sama baca hadis, aqdamuhum hijratan, yang paling awal hijrah. Ataupun yang lebih awal hijrah. Kerana hijrah menentukan kedudukan satu orang. Walaupun asalnya hijrah itu hijrah agama. Maksud manusia tinggalkan satu tempat, pergi kepada satu tempat yang lebih baik untuk agama dia. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, baginda SAW kata, la hijratal ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Sebab apa? Kerana dahulu orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana untuk menyelamatkan agamanya. Apabila Nabi SAW dah buka Mekah dan Mekah telah menjadi kota Islam, yakni dalam ilmu sabab urudil hadis, saya minta supaya dia orang edarkan buku saya tu, The Importance of Understanding Text and Context of Hadith tu. Saya tak tahu, mungkin tak cukup kot, tapi satu family ambil satu cukup lah. Free ya buku tu. Saya pun tak bawa banyak daripada pejabat saya cetakkan. Tapi orang berhijrah, mula-mula orang Islam berhijrah. Kemudian Nabi kata tak ada lagi hijrah. Sebab apa tak ada lagi hijrah? Kerana Mekah telah bertukar menjadi kota Darul Islam. Dalam istilahnya Darul Islam. Darul Islam bermaksud bahawa kota itu ataupun bandar negeri itu ialah negeri Islam. Dahulu dia ada Darul Kufur, Darul Islam, Darul Mu'ahad. Darul Kufur ini taksim ataupun ini pembahagian yang disebut oleh sarjana silam, di mana ada kota negara Islam, negara bukan Islam, negara yang buat perjanjian dengan orang Islam. Negara yang bukan Islam itu, kufur itu seperti Mekah lah. Orang nak Islam, nak hidup tak boleh, dia ditindas, dia apa. Jadi dia nak hidup tak boleh. Maka Nabi SAW, atau Quran dan Nabi SAW juga menggesa supaya orang berhijrah. Maka orang berhijrah daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Hijrah itu dikira pahala. Dan siapa yang tak berhijrah sehingga membiarkan dia ditindas oleh musuh, dia dikira melakukan dosa. Maka para sahabat berhijrah untuk mencari satu tempat baru bagi membolehkan mereka mengamalkan agama mereka. Apabila Allah memberikan kedudukan kepada Nabi-Nya SAW kekuatan, kemudian membuka kota Mekah, lagi Mekah telah menjadi kota Islam. Jadi tak perlulah orang Mekah nak pergi Madinah lagi. Duduk kat Mekah je lah. Dahulu dia pergi bukan kerana dia cari makan. Dia pergi itu kerana dia nak menyelamatkan agamanya. Maka Nabi kata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Para ulama ketika bahaskan hadis ni, mereka kata bahawasanya tak ada sebab Mekah dah tukar jadi kota Islam. Tetapi jika sekiranya satu bandar itu tidak bertukar, orang duduk di bawah satu penindasan, lalu dia dapati bahawasanya dia tak boleh mengamalkan agamanya, dia dapati satu daerah yang lain yang dipimpin Darul Islam, maka dia hendaklah berhijrah kepada Darul Islam. Dalam konteks ketika itu, kita kena faham teks-teks agama yang kita baca ni, zaman tu pasport tak ada, immigration tak ada. So orang daripada Mekah nak berhijrah ke Madinah anytime lah. Orang Madinah nak pergi Mekah pun tak adalah sampai dekat border tu dia tanya mana pasport kau, berapa hari kau bagi kau duduk, ni visa kau. Dia tak ada yang tu. So applicable hijrah itu sendiri. Sebab tu saya selalu cakap tentang text and context, bahawasanya kita tak boleh memahami sesuatu teks tanpa memahami konteks dia. Konteks dia.
Walaupun Al-Albani merupakan sarjana yang besar di dalam hadis, tetapi apabila dia mencadangkan supaya rakyat Palestin semua hijrah keluar daripada Palestin dan meninggalkan Palestin pergi ke negara lain, ramai orang kritik dia. Kerana pertama, walaupun teks itu ada, tetapi realitinya sudah berbeza. Dahulu orang boleh pergi hijrah ke mana-mana, tapi hari ini nak masuk negeri orang bukan senang. Siapa nak bagi kau kerakyatan? Kalau rakyat Palestin keluar, dia nak pergi hijrah ke mana? Dan kemudian bila kau keluar, kau tinggalkan negara itu akan jadi milik mutlak lah kepada pihak-pihak Israel. So orang komplain pandangan dia. Tapi saya nak ceritanya ialah teks itu. Maka orang dalam zaman dahulu, orang berhijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan menyelamatkan agama. Walaupun realitinya, sebab sebelum saya nak pergi ke kesimpulan yang saya nak cakap tentang hijrah ni, realitinya zaman sekarang tak ada lah. Kita ada negara orang Islam, Malaysia ke, Saudi ke, ada apa ke. Tapi kita ada negara yang kita pakai kata negara bukan Islam, macam Singapura, macam sini lah. Tetapi kadang-kadang orang Islam lebih boleh hidup di negara bukan Islam lebih daripada di negara Islam sendiri. Dalam sebahagian keadaan. Ramai orang ketika sebelum berlaku Islamofobia secara besar-besaran, kita lihat bagaimana ramai para pendakwah terpaksa lari ke negara barat dan mereka dapat buat aktiviti mereka melebihi daripada buat di negara orang Islam sendiri. Di negara Arab sebahagian, zaman Saddam Hussein, penindasan dia, zaman Hafid al-Assad, bapa kepada Bashar sekarang, penindasan dia, sehingga ramai orang lari dan pergi duduk di UK, pergi duduk di US, pergi duduk di negeri-negeri di Germany, di Perancis, di France, untuk mendapatkan suaka politik dan mereka dapat beraktiviti sehingga Islam berkembang di sana. Ini menyebabkan sebahagian sarjana menyatakan bahawasanya perkataan negara Islam dalam konteks Darul Islam dan Dar Kufur, Dar Islam dan Dar bukan Islam, hampir tidak relevan pada zaman ini disebabkan kerana kadang-kadang keadaan yang berbeza. Melainkan satu keadaan macam memang kau pergi negara tu dia tenyeh betul-betul orang Islam seperti orang di Rohingya sekarang, Burma sekarang. Tapi kadang-kadang ada orang Malaysia datang sendiri, dia lebih dapat menghayati agama dan lebih bebas untuk belajar. Umpamanya, ada orang duduk ke sebahagian negeri kat Malaysia ke mana, nak belajar tak boleh. Kena belajar satu mazhab tu je. Lain daripada tu kau kena. So dia tak boleh terbuka. Dia pergi ke negara bukan Islam, dia orang tak ganggu untuk solat. Saya juga, sebab tu semalam saya minta nak pergi, hari ni pun saya dah pergi 3 masjid. Semalam 2 masjid, semalam 1 masjid. So saya suka melihat bagaimana orang Islam dengan penuh kreativiti dan keadaannya, dia berinteraksi dengan realiti. Ini adalah realiti yang ada. Dan ini adalah realiti yang mesti kita cuba buat untuk membolehkan kita mengamalkan agama. Orang selalu melihat tentang satu sudut saja. Sebab tu saya selalu sebut tentang peristiwa Najasyi. Najasyi merupakan Maharaja Habsyah. Najasyi, dia menganut Islam. Tapi dia tidak berhijrah kepada Nabi SAW. Dia tak berhijrah. Dia merupakan Maharaja Habsyah. Apabila Nabi SAW hantar orang Islam pergi sana, kita baca dalam sirah, Ja'far bin Abi Talib berdialog dengan Najasyi. Setelah berdialog dengan Najasyi, Najasyi seorang Kristian. Akhirnya dia menerima Islam dan dia menyembunyikan Islam dia. Dia sebagai pemerintah Habsyah, Abyssinia, dia tak bagi tahu kepada menteri-menteri dia, kerana dia bagi tahu dia memang kena. Dia tak bagi tahu, tapi dia kekal sebagai seorang Islam. Dia yang membayar mahar Ummu Habibah. Apabila Ummu Habibah suami dia tanassar, masuk Kristian, dan pada zaman Nabi juga ada orang sahabat yang kemudian dia tak sahabat lah bila dia dah masuk Kristian. Dia pergi ke sana hijrah, kemudian dia masuk Kristian, dia tinggalkan. Kemudian Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Habibah, iaitu anak Abu Sufyan. Ini keistimewaan politik Nabi, dan Nabi ni dia kahwin dengan anak Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu musuh Islam. Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai adalah merupakan seorang wanita Yahudi.
Bapa dia Huyai bin Akhtab merupakan kepala Yahudi yang lawan Nabi di Madinah. Tapi Nabi kahwin dengan anak dia. Tawan dan kahwin dengan anak dia. Sebab tu Nabi tak pernah ada permusuhan pribadi dengan mana-mana bangsa dan mana-mana keturunan yang dibantah ialah perangai. Sebab tu Nabi kahwin dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ketika itu dia dihijrah. Siapa yang bayar mahar? Najasyi yang bayar mahar. Mahar Ummu Habibah tu Najasyi bayar bagi pihak Nabi. Jadi dia kahwin di sana tu. Baru Ummu Habibah balik ke Nabi. Nabi SAW yang berada balik ke Nabi yang berada di Mekah, di Madinah. Najasyi mati. Rakyat dia tak tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, matal yaum ar-rajulu salih akhukum ashamah faqumu wa sallu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada hari ini telah mati lelaki saleh ashamah. Kamu semua bangkit dan salat. Itulah salat ghaib yang pertama dan itu saja bab salat ghaib yang diriwayatkan dalam hadis. Di mana jenazahnya berada di Habsyah, orang semua sangka Kristian, dia diuruskan secara sana, tapi Nabi SAW dan sahabat bangun salat ghaib untuk dia di Madinah. Nabi tak suruh dia hijrah. Sebab apa? Kerana dia duduk di sana itu lebih memberi manfaat daripada dia balik, dia menyertai Nabi ke Madinah. Kerana kalau dia menyertai Nabi ke Madinah, dia tinggalkan kedudukan dia, orang Islam yang ada sana terdedah. Dan orang Islam yang ada sana tak dapat perlindungan. Bahkan dia sendiri itu merupakan seorang raja yang tidak zalim. Sebab tu Nabi SAW sebelum Najasyi masuk Islam, Nabi kata, idhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad. Pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya seorang pun. Ketika itu Najasyi masih lagi seorang Kristian. Nabi tidak menyatakan bahawa syarat adil mesti Islam. Dia masih Kristian. Nabi kata dia tak dizalimi di sisi dia seorang pun. Maksudnya Islam mengiktiraf keadilan daripada mana saja dia berada. Daripada mana saja ia dilakukan. Ini universality of Islam. Keluasan Islam ini hendaklah kita lihat, terutama kita orang Islam ni. Sebab tu dalam dunia Islamofobia sekarang ni, kita hendaklah mengelakkan memahami nas secara sempit, tetapi hendaklah melihat memahami nas secara lebih global supaya kita dapat menjadi satu ummah yang memberikan kesan yang positif di mana saja kita berada. Maka Najasyi tak berhijrah. Nabi tolong solat lagi untuk jenazah dia. Nabi kata, matal yaum akhukum ashamah ar-rajulu salih. Rajulu salih, laki salih, saudara kamu ashamah. Nabi tak kata ini telah orang lain semua hijrah, dia tak hijrah, fikir kepentingan jawatan dia. Tak. Kerana itu satu kebaikan. Dan ini agama dalam kerangka yang luas ini. Dan Nabi SAW sebut. Tapi saya nak sebut hal ini, saya nak ceritanya bahawasanya bagaimana tuan-tuan telah pergi ke suatu tempat. Saya tahu tuan-tuan datang ke sini tentulah purposely dia soal kehidupan dan seumpama. Tetapi bagaimana nak membolehkan environment baru ini, agama itu lebih baik daripada tempat kita sebelum daripada ini. Kerana sebahagian daripada environment itu kita yang membentuknya, sebahagian daripadanya kita yang memberikan image tentang Islam ini. Sehingga walaupun orang selalu rasa lemah semangat melihat apa yang berlaku pada dunia Islam hari ini, tetapi orang-orang Islam yang berada di dalam masyarakat, minoriti Islam, sentiasa lebih baik kadang-kala lebih baik untuk represent Islam daripada majoriti Islam. Kadang-kadang orang yang duduk di negara yang dia tahu surrounded by non-Muslim, dia lebih kadang tahu membawa image dia daripada orang yang kadang-kadang duduk dalam negara orang Islam. Kita duka cita. Kita bukan ceramah lagi lah. Berapa minit ni Jeff ni? Habis masa? Kita duka cita kadang-kadang orang Islam ni. Kan kita cakap pada dunia ni Islam sebagai way of life, cara hidup. Tapi kalau orang pergi ke dunia Islam, negara mana yang nak tunjuk Islam bagus? Pergi Donald Trump puji Pakistan tu hari ni. Saya pun tak tahu kenapa dia puji.
Itu nampak macam sarkas sangat. Tapi kalau kita pergi ke Pakistan, kita tahu daripada airport sampailah ke macam-macam perkara. Kita akan tengok. Beg kita belum tentu selamat, barang kita belum tentu selamat. Minta maaf lah kan. Bukanlah salah orang Pakistan. Bukan semua orang Pakistan tak baik, ramai yang baik. Tapi realitinya, Indonesia sekarang lebih cuba ke arah yang lebih baik. Tapi kita pun tahu keadaannya hampir-hampir sama. Kan? Kebersihannya. Kita sini orang pergi tengok binatang bersih, sungai dia. Sungai di negeri-negeri orang Islam. Tapi kita cakap Al-Quran, Allah Ta'ala suruh tengok alam Islam ini. Sebab tu gerakan hijau, green dan seumpamanya tak didokongi oleh orang Islam. Tebang balak. Di Malaysia sekarang isu tebang balak. Balak Kelantan lah, apalah semua kan. Negara-negara bukan Islam kadang-kadang lebih prihatin. Nas-nas agama, kalau dibaca dalam khutbah macam-macam nas ada. Tapi gagal untuk membawa imej Islam. Nabi kata, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'suhu finnar. Dalam hadis yang riwayatkan oleh Abu Daud, siapa potong pokok bidara, Tuhan rejam kepala dia dalam neraka. Kata Abu Daud, kerana pokok bidara merupakan satu pokok yang rendang, yang mana orang berteduh, haiwan berteduh, dan Nabi tak mau orang potong pokok-pokok seperti ini, kerana ia memberikan perlindungan kepada manusia. Tapi kalau tengok semua tentang alam sekitar, tidak didokongi oleh dunia Islam. Jadi imej yang kita nak bawa, walaupun orang dapat baca Quran dan tahu Quran bagi tahu banyak benda good things tentang Islam. Tapi bila orang pergi kepada masyarakat Islam, orang sukar nak melihat agama itu. Maka kadang-kadang orang tidak ada kesedaran, mungkin duduk dalam dunia orang Islam. Indeks rasuah dalam dunia ini. Kita cakap Islam, orang Islam ni makan tu. Kat Malaysia dulu, termakan coklat, ada unsur khinzir ke apa. Sebulan cakap bab tu tak habis. Mahal. Kalau rasuah, bertebaran yang membelanya. Karena kalau tengok corruption index, international corruption index, kita tengok negara orang Islam semua puluh-puluh ke bawah. Kena kira daripada bawah baru nampak hebat. Singapura antara yang bagus sebenarnya, walaupun ada benda, tapi dari segi pengurusan, good governance. Kerana orang Islam semua yang cakap wudu, bagus dia cakap wudu, bagus dia cakap solat. Tapi kita kena cakap soal bagaimana menjadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang wasat, umat yang contoh. Bagaimana hal ini? Wudu semua kita boleh bahas. Bab macam mana nak semayang, nak gerak jari ke, nak diam ke, ini semua kita boleh bahas. Kan? Tak apa, bagus kita tingkatkan sunnah dalam hal itu. Tetapi untuk represent, kerana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bukan sahaja masalah mereka salat, tapi mereka telah berjaya membawa Islam itu kepada manusia. Dan ini adalah merupakan tanggungjawab yang besar yang saya, tuan-tuan semua terpaksa lakukan apabila kita berada terutama di dalam masyarakat ini. Kita merupakan imej agama kepada manusia ni. Orang tahu kita beramal baik dan kita Muslim. Kerana lebih bagus daripada duduk dalam, bukanlah dalam masyarakat Islam yang tak memberikan apa-apa imej daripada kita duduk dalam masyarakat yang kita minoriti, tapi kita sentiasa represent agama dan orang sentiasa dapat melihat keindahan agama melalui kehidupan kita masyarakat Islam ini, insya-Allah. Terima kasih banyak. Jeff ni kata setengah jam, saya dah terlebih. Terima kasih banyak di atas jemputan ini dan besokan kita akan mula. Hari ni dia kata ni je. Pasal 2 hari tak pegang mikrofon, dia terlebih masa sikit. Tak ada soal jawab malam ni? Okey, terima kasih banyak, insya-Allah. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih ke hospitality. Saya memang yang bagus yang diberikan pada saya dan family.
Saya rasa sangat berhutang budi Hanim bagi saya duduk rumah dia. Kan? Rasa macam rumah sendiri pula. Tuan rumah datang rasa, oh. Dan terima kasih banyak yang bagi makan, yang menyumbang, yang macam-macam lah kepada membolehkan program ini possible berjalan dengan baik. Dan insyaAllah kita akan ada sesi lagi. Dan saya ni kadang-kadang, saya cakap terus terang, kelemahan saya, ada banyak juga benda saya boleh ingat. Tapi kadang-kadang saya tak ingat orang ni. Dia kena bagi tahu. So kadang-kadang bila saya sembang lama tu saya ingat. Kadang-kadang saya tengok muka orang ramai kan. Merata tempat tengok. Jadi kadang orang tu kata, Tuan Asri ni dulu dah jumpa dia buat tak ingat pula. Bukan buat tak ingat, memang tak ingat. Tu kena bagi ni, saya ni dulu jumpa di Melbourne. Baru okey. Sebab saya ingat Brisbane ke Melbourne ke Sydney ke 2-3 tempat. So bukan kata menyombong, tapi kadang-kadang terlupa. So bila datang tu sembang-sembang, kalau macam Jafni tu ingat lah kan, dah berapa kali dah sembang, kau tak ingat juga melampau lah. So terima kasih banyak. So saya ingat communication ni, saya datang sini, kita bersahabat insyaAllah. Kena sembang lah, sembang baru. Kadang-kadang baru kita dapat tahu. Dan family saya juga, kita dapat berbual insyaAllah. Bila pergi ke Malaysia juga, sila datang insyaAllah ke Perlis, selagi mana saya masih mufti di situ. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Datuk Dr. Mazhar atas penyampaian tazkirah itu tadi. Semoga kita sama-sama beroleh manfaat atas nasihat-nasihat agama dan menjadi peringatan untuk kita sebagai manusia biasa yang sering lupa dan sentiasa perlu diperingatkan, insya-Allah. Untuk makluman semua, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting tentang program ceramah umum kita esok. Majlis pada esok hari masih lagi di tempat yang sama, iaitu di sini. Dia akan bermula pada jam 1 petang, insya-Allah. Para hadirin boleh hadir awal untuk solat zuhur berjemaah sebelum majlis dimulakan. Kesemua sesi ceramah dilangsungkan dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Saya kira ini peluang terbaik untuk anak-anak kita belajar bahasa Melayu juga kot. Selain daripada untuk mempraktikkan pembelajaran mereka di kelas-kelas bahasa Melayu, ya. Namun bagaimanapun, jika ada di kalangan kita yang tidak faham bahasa Melayu ataupun tak faham apa-apa istilah yang Datuk gunakan, boleh tanya orang-orang yang lebih senior, insya-Allah. Dia orang akan boleh terjemahkan dan boleh translate ke dalam bahasa yang lebih mudah difahami, insya-Allah. Ceramah esok terbahagi kepada 2 tajuk. Pada sesi pertama, tajuk yang dipilih ialah Akidah Islamiyah, Asas Pembentukan Ummah yang Berjaya. Pada sesi kedua, tajuknya ialah Sejarah Perkembangan 4 Mazhab Fiqh, diikuti dengan sesi soal jawab. Pada sesi malam ini tidak ada soal jawab kerana ingin memberi peluang kepada semua hadirin sekalian bertemu secara peribadi dengan Datuk Dr. Mazhar untuk bertanyakan soalan selepas ini. Namun bagaimanapun, saya difahamkan akan diadakan majlis soal jawab khusus pada Sabtu 10 Disember di tempat yang akan ditentukan kelak. Pihak jawatan kuasa program akan memaklumkan perkembangan melalui medium WhatsApp dan juga Facebook Kampung Utara Melbourne, insya-Allah. Jadi usah bimbang jika ada terlalu banyak soalan-soalan kepada Datuk Dr. Mazhar pada malam ini yang tidak terjawab, kerana tuan-tuan dan puan-puan masih berpeluang untuk bertanya pada keesokan harinya, lusa, dan majlis khas pada 10 Disember, insya-Allah. Jadi sesi ceramah kedua tentang sejarah 4 mazhab esok terbahagi kepada 2 bahagian yang akan bersambung pada hari Ahad pada waktu dan tempat yang sama di sini juga. Jadi sesi soal jawab lanjutan akan berlangsung sejurus sesudah itu, insya-Allah. Saya dimaklumkan bahawa anak-anak muda kita daripada Umair dan Safia menganjurkan jualan amal untuk aktiviti summer camp mereka dengan menjual aiskrim Malaysia, ataupun orang Singapura panggil air batu pelbagai perisa. Okay. Goreng pisang, kuih Melayu dan pencuci mulut yang pelbagai lah pada keesokan harinya, insya-Allah. Jadi terdapat juga jualan kopi
oleh Umair yang sedang berlangsung sekarang di luar sana. Jadi bersamalah kita sokong jualan amalan ini dengan membawa gold coin $1 dan $2 sebanyak yang mungkin pada keesokan harinya serta mendapatkan kopi masing-masing di gerai Umair sekarang. Sumbangan peribadi untuk tabung mereka juga sangatlah dialu-alukan. Terima kasih. Okey, pihak majlis ingin menjemput seluruh warga KUM dan komuniti Melayu berjiran yang lain untuk turut serta di dalam program-program yang telah disusun sepanjang hujung minggu ini. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan, insya-Allah. Saya ingin menjemput seluruh hadirin pada malam ini untuk tidak melepaskan peluang berbual dengan lebih dekat dan beramah mesra dengan tetamu kita, Datuk Dr. Mazhar dan warga komuniti sekalian, sambil menjamu selera dengan hidangan yang disediakan di luar sana, insya-Allah. Jadi majlis ini kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.